Masih dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Sarawak untuk menyokong pembangunan sosioekonomi di negeri itu. Kerjasama antara gerakan koperasi negeri perlu lebih erat dengan kerajaan. Laporannya langsung bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Azam, untuk tujuan itu Gerakan Koperasi Negeri Sarawak disarankan untuk bekerjasama lebih erat dengan kerajaan negeri melalui Gerak Kerja dan Hala Tuju yang digariskan dalam Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu dengan kerjasama tersebut ianya akan mengoptimumkan penggunaan aset dan pembiayaan kerajaan serta membangunkan modal insan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi. Bukan itu sahaja katanya, ia juga mampu mempercepat penggunaan digital dan data dalam menjana hasil serta memacu faedah ekonomi dan sosial semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada kelompok penduduk miskin. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmian Hari Koperasi Negara Peringkat Negeri Sarawak 2022 sempena sambutan 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia di Dewan Masyarakat di Serian hari ini. Jelasnya, menurut statistik Suruhanjaya Koperasi Malaysia sehingga penghujung tahun lepas, bilangan koperasi di negeri Sarawak adalah sebanyak 1,109 koperasi dengan anggota seramai 297,000 orang dan perolehan koperasi berjumlah 311.1 juta ringgit. Tegasnya, dengan kekuatan aset sebanyak 636.4 juta ringgit dan pemilikan share dan yuran sebanyak 216.5 juta ringgit, terbukti gerakan koperasi mampu memacu perkembangan ekonomi negara, khususnya Sarawak, ke tahap yang lebih kukuh. Beliau turut menyampaikan anugerah koperasi 2021 dan menyerahkan mock check koperasi yang diluluskan bantuan pembangunan dan penyerahan bantuan tanggungjawab sosial korporat koperasi. Sarawak kini dalam proses pengambil alih sebuah syarikat penerbangan bagi menyokong kemasukan pengunjung ke negeri ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia perlu dilakukan berikutan penerbangan keluar masuk ke Sarawak buat masa ini masih tidak mencukupi. Buat masa ini, Datuk Seri Abdul Karim mendedahkan jumlah penerbangan yang masuk ke Sarawak hanya 618 penerbangan seminggu walaupun terdapat keperluan lebih daripada itu. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan syarikat yang akan diambil alih itu sehingga pengumuman dibuat oleh Premier Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan perkara ini pada sidang media selepas menyaksikan konsert Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia di Kampung Budaya Sarawak, Kuching malam tadi. Beliau dalam pada itu turut berharap festival ke-25 ini berupaya mencapai sasarannya iaitu 12,000 pengunjung selepas 2 tahun berehat akibat pandemik COVID-19. Festival 3 hari itu turut menggabungkan persembahan fizikal dan maya bagi meningkatkan kadar capaian persembahan ini ke dunia luar. Jabatan Tanah dan Survey Sarawak telah berjaya menyukat secara perimita kira-kira 1.034 juta hektar tanah di seluruh negeri di bawah program pengukuran tanah Hak Adat Bumi Putra NCR Inisiatif Baharu sejak 2010 hingga 31 Mei lepas. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh berkata, daripada jumlah tersebut seluas 794,503 hektar tanah telah diwartakan. Beliau menambah pengukuran tanah NCR peringkat pertama tersebut adalah satu kaedah pengukuran yang berkesan dan cepat dalam menentukan persempadanan tanah NCR yang jelas serta didaftarkan di dalam daftar tanah dan Warta Rizab Komunal Bumi Putra mengikut Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN dikeluarkan. Jelas beliau, langkah seterusnya adalah pengukuran secara lot individu bagi pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN. Setakat 31 Mei lepas, sebanyak 54,551 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 67,783 hektar. Dato' Lim menegaskan pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN memberi banyak manfaat kepada pemilik tanah. Ia bukan sahaja akan menjadikan pemilik tanah mempunyai hak milik kekal ke atas tanah tersebut, malah tidak dikenakan cukai tanah tahunan, kos pengukuran tanah dan penyediaan surat hak milik tanah serta turut dikecualikan premium tanah.
Beliau memberitahu selain itu, kerajaan melaksanakan program pengukuran kampung tradisional bertujuan untuk memastikan jaminan hak milik tanah ke atas tanah para penduduk kampung. Setakat ini sebanyak 56,849 lot kediaman daripada 386 buah kampung di Sarawak telah disukat dengan lebih 53,000 lot telah dikeluarkan surat hak milik. Dato' Len menyatakan demikian dalam ucapan perasmian pada Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 KTN untuk Kampung Bangkas Semong Semarahan dan surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN bagi Kampung Tanjung Bundong Muara Tuang dan Kampung Tradisi Melayu Semarahan di Kota Semarahan. Turut disampaikan ialah lesen pendudukan sementara TOL kediaman bagi skim pembesaran Kampung Tanjung Bundong fasa 4 dan 5. Majlis tersebut melibatkan keseluruhan 678 penerima. Pelbagai pembangunan sedang dirancang di kawasan Meluan untuk memastikan keperluan dan kesejahteraan rakyat terus diutamakan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, antaranya permohonan bagi pembinaan sebuah Dewan Masyarakat baharu yang lebih besar dan selesa bagi kegunaan penduduk di kawasan Julau. Kita di Meluan itu mayuh dirancang dan akan datang. Dewan madang tadi, Dewan kita nak cukup. YB sudah minta Siti Dewan untuk kita di Julau itu kena pada bola sepaknya. Dengan anggaran 9 juta di atas Dewan baru wet no dry market. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ngiling Bidai dianjurkan oleh Jawatankuasa, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di Dewan Masyarakat Julau. Jelasnya perbincangan mengenai pembinaan sebuah Dewan baharu bersama kementerian yang bertanggungjawab telah pun dilakukan. Dalam pada itu, beliau turut menggesa agar Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di kawasan Meluan bekerjasama dengan pejabat daerah dalam merancang pembangunan sosioekonomi penduduk di bawah jagaan mereka. Ini bagi memastikan tiada kawasan yang tertinggal oleh arus pembangunan, terutamanya dari segi ekonomi dan juga pendidikan. Pada majlis tersebut turut disampaikan surat pelantikan kepada 11 orang ketua masyarakat dan ketua kaum yang baharu. Hadir sama Residen Bahagian Sarike dan pegawai daerah Julau. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan laporan dari Sarawak.